Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Kita start ajar buku ketupat pukul 8. Kita tunggu siapa-siapa yang nak masuk. Hai Siti Salina, yang dah ready nak belajar ketupat, boleh tontonlah. Kita tunggu pukul 8 kita start. Mungkin tak nampak sebab saya setting tak ni kamera. Assalamualaikum. Masuk. Siapa yang nak belajar? Ini adalah serunding. Hari ini saya akan ajar buku ketupat, tapi hari ini saya buat inti serunding. Ketupat inti serunding. Ini serunding saya buat sendirilah. Hari ini saya live dekat rumah. Dik, ambil gunting kat luar, Dik. Gunting. Hai. Ada yang ngacau. Ambil gunting, buka lampu. Kalau live kat rumah macam ni lah. Hai. Buka lampu kat luar tu. Ni adalah daun palas, satu bakul. Okay, dah pukul 8. Siapa lagi nak masuk? Masuk boleh tengok saya live macam mana saya nak buat ketupat, cara yang betul dan cara yang senang. Okay, siapa lagi nak masuk? Masuk. Kita dah tinggal berapa hari lagi, berapa minggu lagi nak puasa. Awal bulan 4. Okey, dah pukul 9 ni. Pukul 8. Dah pukul 8. Okey, saya dah boleh start lah. Yang belum masuk tu nanti boleh tengok balik. Mungkin saya ambil masa ni dalam setengah jam macam tu. Saya buat live. Siapa yang serius nak belajar buat ketupat palas, boleh tengok lah. Okey, ni daun palas yang sudah dibuka, dah dikeringkan sikit lah. Kalau sebelah pantai timur biasanya dia akan
bagi kering dululah, senang kita nak apa, nak ikat, nak simpul dia. Bila dah kering sikit, bila nak simpul dia, kita tarik dia kuat ke apa, dia tak akan pecah. Kalau kita tak keringkan, yang apa, yang baru ambil daun palas tu, masa kita buat ketupat tu, masa kita tarik, mungkin dia akan pecah. Okey. Okey, saya tak boleh tunjuklah apa tempat bungkus ketupat ni. Ini adalah inilah dalam bekas tu, bawah tu, dalam bekas hitam tu adalah pulut kat dalamnya. Saya tak boleh tak nampak. Okay, saya tarik belakang sikit. Sini. Biasa ada talam kat atas, pulut kat bawah lah. Okey. Biasa saya buat ketupat ni dah ada sukatan dia lah. Biasa saya buat sekali buat satu gantan dalam 3 kilo lebih. Makan masa kalau yang ketupat lemak biasa atau lemak manis tu, biasa saya ambil masa dalam 2 jam macam tu untuk siapkan. Okey. Okey. Biasa yang belum masuk tu boleh masuk lah. Yang masuk tu saya akan ajar dululah, takut ada hal ke apa. Okey. Saya buat ketupat, tengok dekat dekat gambar sini kan. Dekat gambar sini dia ni ketupat betina lah. Tengok gambar dia kat dalam tu kan, ketupat palas tu. Itu adalah gambar ketupat betina lah. Bukan, kalau ketupat betina ni biasanya orang Kedah Timur lah. Memang orang Kedah Timur, kita boleh beza lah. Utara macam mana, Kedah Timur macam mana. Macam ni. Kalau utara, dia ketupat jantan kita panggil. Kalau Patah Timur, ketupat betina tu dia ada shape sikit lah. Dia tak ada straight. Dia ada shape sikit, nampak cantik lah kalau bagi saya lah. Sebagai orang tu, kalau ketupat betina tu memang jadi buat. Bila orang buku ketupat jantan tu, kalau orang Patah Timur bila orang buku ketupat jantan, jadi jantan, bisa orang tua-tua dulu dia cakap, buka balik, tak cantik. Itu kayaknya salah satu marketing. Kita nak buku ketupat ni biar cantik, dia nampak kemas. Okey. Saya tak nak lengah-lengahkan lagi. Hai Ina Syakina. Okey. Daun buku ketupat ni kena tahu daun ni yang mana dalam, yang mana luar kita nak bungkus. Okey, nampak tak? Yang ni ada apa? Ada tulang, rasa tulang ni ada kasar ni tulang dia. Ini adalah belah luar, yang licin ni adalah belah dalam. Ini ada belah dalam. Ada belah dalam. Okey. Hai Kak Ati. Okey. Okey. Lipatan pertama. Ini sangat penting ni. Lipatan pertama ni, ini sangat penting. Kebanyakan kalau orang yang buat sambil lewa, lipatan pertama ni kalau tak kemas, masa last finishing tu lah, masa finishing tu, masa kita nak siap tarik itu, kebanyakan dia akan keluar dekat bucu dia, dekat bucu kiri kanan lah. Kalau saya akan ajar lipatan, lipatan ni. Okey, saya tunjuk sebab tak nampak. Okey. Ini. Okey, nampak tak lipatan dia? Dekat bucu dia. Jangan bagi dia tajam. Lipatkan sikit. Macam ni. Ini kalau macam ni, kalau lipat macam ni, pulut tak akan keluar. Nampak? Okey. Saya cakap tadi, kalau ketupat macam ni orang Patah Timur. Jadi saya orang Patah Timur.
Saya orang Terengganu. Saya orang Terengganu, berasal dari Besut lah. Besut kat sana. Kalau orang Kota Timur akan bungkus jenis betina. Itu boleh beza dia. Kalau yang jantan tu kebiasaan orang kaya. Saya orang Timur jenis bungkus ketupat pun betina. Macam tu. Okey. Nampak kan lipatan dia tadi? Kalau tak nampak saya ulang lagi sekali. Saya buat lipatan besar. Saya lipat yang besar. Bagi nampak. Okey. Dia nak macam ni. Macam ni lipatan dia. Bila kita masuk nasi, pulut, dia tak akan keluar dah. Dia dah tersangkut dekat sini. Ini saya buat sambil lebih lah ni. Mungkin boleh lipat sikit lah. Ini saya nak bagi contoh lah. Okay. Okay. Step pertama saya dah ajar. Nak letak pulut. Pulut mesti nak sama dengan ni ya. Dengan sarung dia ni. Persamaan dia nak sama. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Sebab hari ni saya nak buat ketupat ketupat palas inti serunding. Okey, inti serunding. Biasa saya masukkan sikit, lepas tu tekan. Anas, jangan sentuh punya tu. Okey. Ini saya rasa saya tak serunding lah. Serunding ni saya buat sendiri. Saya pun ada meniaga serunding juga. Serunding ayam, serunding daging dengan serunding. Okey, saya dah letak serunding macam ni. Pergi main kat luar. Okey. Lepas tu masukkan pulut. Pastikan pulut ni dia sama. Dia akan sama. Akan sama. Bising lah budak-budak ni. Okey. Lepas tu tengok. Kan? Nak tengok Anas diam tengah live ni. Okey, lepas tu nak pusing ke kanan boleh, nak pusing ke kiri pun boleh. Okey ya. Lepas tu kita macam ni. Tarik macam ni. Okey. Itu bukanlah. Itu ada. Okey. 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 Macam ni. Ini pun yang bucu yang kedua pun, ini pun nak sama. Sama. Okey, nampak. Okey. Okey, nak nampak? Masa kita nak tarik sini, kita dah kena cekik. Cekik apa? Kena cekik. Kucing no atas jalan pergi ambil. Asal buat live ni kan. Kau duduk rumah ni macam-macam. Okey. Masa kita nak tarik yang bucu yang kedua ni, tangan ni, tengok tangan ni saya dah cekik sebab nak jadi betina kan. Ini dah cekik. Okey, dah lepas tu kita nak pusing ke atas dia, nak ikat. Sekejap Okey, kita nak pusing. Sekali pusing je, dia tak boleh banyak. Pusing 2-3 kali pusing. Dia sekali pusing je sebab kita nak finish kat atas ni. Okey, kita pusing. Pusing sekali. Nampak? Ni. Sekali pusing saja. Lepas tu masuk macam ni. Nampak? Okey, masuk macam ni. Yang ni kita letak kat depan. Kita tarik. Okey, tarik. Kan tak cantik kan yang tengah ni? Ini kena bagi sama. Kena bagi elok sikit. Okey, macam ni. Nampak macam ni?
Nampak cantik kan? Ini belum kemas lagi. Lepas tu kita tariklah sikit. Tarik sikit. Nampak? Sebab lepas tu kita nak ikat ni, kita pusing sikit tangkai dia. Supaya masa kita ikat tu dia tak senang buka lah. Okey. Lepas tu tarik. Dah jadi. 10 ketupat, sebiji ketupat. Ini adalah ketupat betina. Pulut tu rebus dulu ke? Pulut tu mestilah kita kukus. Biasa saya tak rebus. Kalau saya buat pulut tu saya rendam dulu lah. Saya rendam dalam 2 jam, 3 jam macam tu. Lepas tu saya kukus. Sebab kalau kita tak biasa buat, kalau kita rebus, takut nanti pulut tu lembik. Bila lembik, dia akan melekat dekat daun. Kalau kukus, lama mana pun kita kukus, dia tak akan lembik. Kalau rebus terlebih air, itu masalah. Dia akan lembik, dia akan melekat dekat daun. Lepas tu pulut kita kukus. Lepas tu kita, kalau bahasa kita ni, bahasa orang Terengganu ke orang Batak Timur, arung. Kita arung dulu pulut tu. Arung dengan santan, dengan gula garam. Baru kita bungkus macam ni. Sebenarnya yang step ni dah boleh makan siap. Nak makan dengan cicah, dengan apa? Dengan serunding ke, ataupun makan macam tu. Okey. Ada lagi nak tanya-tanya? Kita mungkin live sampai pukul 8.30 sahaja. Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh, tak ada masalah. Yang nak order dengan saya untuk raya nanti pun dah boleh. Saya pun dah open order. Nombor saya ada dekat tepi sini. Siapa-siapa nak ambil untuk order untuk raya, seluruh Melaka kita hantar. Tak apa, boleh belajar. Tapi belajar penat, beli je senang. Okey, masuk serunding. Kalau saya lebih suka ketupat lemak biasa, yang biasalah, yang manis-manis tu, yang makan dengan apa, dengan serunding ke, dengan rendang ke, itu biasa, itu yang paling saya suka lah. Kalau yang macam ada inti ni, saya kurang minat sikit. Tapi kalau orang luar, dia memang suka makan yang berinti, yang dah ada siap serunding. Ada lagi nak tanya apa-apa? Ini adalah sembako ni untuk saya, untuk 3 kilo punya. Okey. Kalau orang tak biasa buat, dia kena belajar banyak kali bungkus, barulah menjadi. Kadang-kadang bila orang ajar dia tak boleh ikut. Dia kena belajar sendiri. Setengah orang macam tu lah. Okey. Pulut masa kita nak buru ketupat, mestilah kena panas lah. Kalau panas senang sikit, kita pun tarik pun tak payah kuat-kuat. Sebab dia panaskan, dia masih lembut. Bila dah sejuk, dia agak keras sikit lah pulut. Jadi masa kita nak tarik tu, tak ada guna tenaga yang banyak lah. Alright, ini Selasa kita jumpa ya. Okay. Saya mula buat bisnes ketupat ni 3 tahun lepas.
Saya cuba-cuba dulu sebab masa tu saya tak dapat balik kampung sebab suami bertugas kan. Lepas tu saya cuba sebelum puasa tu saya buat open order untuk set dengan rendang untuk cuba untuk jual untuk raya kan. Ada sambutan, alhamdulillah. Masa raya tahun pertama tu saya buat 30 kilo. 30 kilo saja sold out. Lepas tu tahun kedua meningkatlah sampai ke hari ini. Pada tahun lepas saya buat 300 kilo. 300 kilo lebih. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Tak boleh menampung permintaan dekat Melaka. Tahun ni insya-Allah kita buat dalam 500 kilo lebih lah. Sesiapa nak order boleh ambil nombor telefon saya. Okey, ada lagi nak tanya apa-apa sebelum kita habiskan pukul 8.30? Okey, ada apa pertanyaan pasal ketupat palas yang nak belajar? Yang nak belajar staff buat masa ni suami lah staff sebab 300 kilo tu akak seorang yang bungkus lah. 1 kilo satu hari akak buat 10 kilo. Mak gunting tak ada. 10 kilo. Staff tahun lepas banyak kakak anak buah lah yang tolong. Itu pun hanya buka daun saja macam ni lah. Dia buka daun, dia prepare untuk saya bungkus. Yang bungkus saya seorang je bungkus. 500 kilo tu saya seorang je bungkus. Sebab kakak saya tak pandai bungkus. Anak buah pun sama sebab anak buah lelaki kan, dia tahu dia buka daun. Lepas tu buat COD saja. Setakat ni tak dapat cari pekerja yang boleh tolong saya buku ketupat. Saya pun nak mencari staff yang buku ketupat ni. Sebab tak semua orang yang boleh bungkus sebenarnya. Sebab bungkusan ketupat ni pun sangat penting. Bila orang tengok cantik, menarik, orang cakap wow macam sedap je. Kalau bungkus tak cantik, orang tengok alah macam manalah dia bungkus ni, mesti tak sedap kan. Itu satu. Ya, order dulu, rasa dulu. Kalau kena dengan tekak tu boleh repeat order lah. Untuk tahun ni, untuk raya ni, raya tahun ni dah ada customer regular customer dah ada yang order siap lah. Ada yang order 200 biji, 100 biji. Okey, kurang lagi 10 minit lah. Saya akan tamatkan live saya. Sebelum tamatkan, ada siapa-siapa nak tanya? Kalau korang tak ada tanya, saya pun tak tahu nak cakap apa pasal ketupat ni. Daun palas agak senang kat sini nak dapat. Orang cakap susah-susah, sebenarnya senang. Tetapi tahun pertama tu memang susah lah. Selalu saya pergi turun KL, beli dekat Pasar Burung Selayang. Lepas dah tahu kat mana nak ambil daun palas, tak payah dah. Boleh pergi ambil sendiri. Tapi kat Melaka ni, orang jual daun palas memang mahal. Satu ikat yang macam ni saja dalam 50 kaki. Kalau
orang cakap 50 kaki. 50 batang, 50 kaki. Saya pernah tanya, dia jual RM200. Saya rasa untuk saya sebagai peniaga ni sangat mahal lah. Itu yang saya turun dekat Pasar Borong Selayang. Harga dia satu ikat hanya RM50 atau RM60 saja. Okay. Kalau buat iti serunding, kita kena sumbat dia sikit saja. Kita hulur sikit, lepas tu letak inti. Lepas tu baru kita ambil pulut. Okey, saya ajar lagi sekali. Kalau yang serius nak belajar dengan saya, macam mana nak sambung daun, macam mana daun kecil, daun pendek. Biasa saya akan buat standard size. Saya sebagai peniaga, saya akan buat standard size. Ketupat saya nampak dia macam sama. Ukuran dia sama. Ketupat saya ni dalam sekilo dalam ada dua paling sikit 23 biji. Besar dia macam ni lah. Ini dua kali ngap dah settle. Tak adalah besar sangat. Kalau besar sangat buat ketupat ni, makan pun rasa macam tak ada feel. Nak makan ketupat ni lagi kecil, lagi dapat satu mulut je, untuk satu mulut je, satu biji ni, itu lagi sedap lah. Dia punya feel tu yang menyebabkan kita lagi nak makan ketupat ni. Okey, saya ajar lagi sekali sebelum saya habiskan live ni, tamatkan live saya. Okey, pastikan bucu dia macam ni. Okey, kita nak raya ni, dah nak raya ni, belajar-belajar lah buat ketupat. Kalau ketupat tu mahal, kita boleh buat sendiri. Saya ajar macam mana nak buru ketupat ni kan. Okey, nampak? Okey, lepas tu masukkan pulut. Pastikan pulut tu tidak terlalu sikit dan tidak terlalu banyak. Bila terlalu sikit, kita nak buku pun tak cantik. Kalau banyak pun mungkin kita tekan-tekan dia akan pecah. Okey, masuk, sebab saya buat inti serunding. Masukkan pulut. Kalau lebih tu kita kena buang lah. Bagikan dia punya ni sama. Pulut dengan sarung dia ni sama. Sama. Dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, senang untuk kita nak bungkus. Kita pusing sama ada sebelah sini atau sebelah sini, ikut keselesaan anda nak bungkus. Okey, saya pusing sebelah sini. Bila pusing sebelah sini, pastikan bucu dia, ni saya nak cekikkan. Ini yang nak buat betina nampak dah 3 segi kan? Okey, ni segi sama ada boleh jadi jantan ataupun betina. Okey, bila saya nak buat betina, saya akan cekikkan sini. Ni kepala dia ni. Ini kepala dia. Saya masukkan jari saya kat sini. Lepas tu yang bucu ini kemaskan. Nampak macam ni. Dia akan dia akan berlipat sikit bucu ni, supaya kalau dia tajam sangat, pulut tak akan keluar. Kalau macam ni, kita buat macam ni, kita tekan macam mana pun, buat macam mana pun, pulut tak akan keluar dari dekat bucu ni. Bila kita berebus ke, kukus ke, pulut tak akan keluar lagi.
99% pulut takkan keluar. Kalau ia akan keluar pun, mungkin dia akan pecah kat tengah. Kat bucu ni, dia takkan keluar. Itu jenis ketupat saya lah. Kebanyakan ada yang ketupat bila kita rebus kan, bucu dia kiri kanan ni. Sekejap. Okey. Ini nak pusing, sekali pusing saja. Macam tu. Lepas tu, ini. Lepas tu, takut masuk macam ni. Lepas tu ini ke depan. Okay. Okay, tarik. Jadi, biasa bila orang rebus, kalau bucu ni kita tak lipat macam ni, kan? Nampak? Ni dah siap ni, boleh nampak. Sama. Sama. Bila kita tak buat bucu macam ni, kita buat betul-betul tajam. Bila kita rebus, kemungkinan daun ni akan mengecut kan? Kemungkinan lubang dia ni akan lebih besar lagi. Dia akan keluar nasi. Bila kita nak hidang ke orang tu, bertepek-tepek nasi kat tepi-tepi ni. Kan? Kalau kita buat macam ni, kita nak hidang ke orang pun cantik. Sebiji macam ni. Tak adalah. Orang kata pulut-pulut dia ni keluar-keluar, nampak lubang, angin masuk. Lama-lama dia jadi keras kan? Sebab apa? Sebab tu kena belajar. Kalau dengan saya nak sama besar, walaupun daun tu kecil, saya boleh ajar. Sebab kita berniaga ni, kita tak boleh nak buat daun kecil kita nak buang. Tak boleh. Sebab kita berniaga ni, daun kecil ke, daun besar ke, daun pendek ke, daun panjang ke, dia tak lebar. Kalau macam ni, saya tunjuk ya. Ini kecil kan? Ini sangat kecil ni. Ni. Besar ni. Besar apa? Nampak? Macam ni je. Ini kecil. Biasa yang ni, saya bungkus sebiji ketupat, saya akan buat 2 daun. Sebab ketupat saya dia standard size. 2 daun maksudnya saya akan Saya akan saya akan cantumkan macam ni. Jadikan macam ni. Bila nak sama saiz, kita kena ukur dengan jari. Kalau besar ni, besar mana kita nak? Besar mana kita nak? Besar jari kita ni, pendek ke panjang ke macam mana? Dia ikut. Kalau sama besar dengan jari kita, daun ni pastikan semua besar, sama besar. Bila kita buat ketupat, last kali ketupat tu akan jadi sama besar. Terima kasih Puan Fazwin. Okey, ni saya buat daun-daun Bila buat 2 daun ni, dia makan masa lah sikit. Macam tu. Tapi bagi saya tak boleh buang 2 daun ni. Ada lagi kecil saya buat daripada ni. Tapi ada yang satu ketupat ni, saya buat 3 daun, kadang-kadang 3 daun, kadang-kadang 4 daun. Kita tak nak buang. Saya jenis macam sayang lah, tak boleh nak membazir daun-daun palas ni. Kita pastikan semua kita dapat buat. Macam tu. Okey, inilah saya ajar. Lepas tu saya akan tamatkan live saya hari ni lah. Okey, saya ajar 2 daun. Masukkan pulut. Masukkan pulut. Biasa buat ketupat ni, ni masalah ni. Dia terbuka lah. Biasa buat ketupat ni, dia tak boleh duduk atas kursi. Satu. Dia kena duduk bersila. Duduk bersila macam ni. Orang tanya, kenapa buat ketupat tu duduk bersila macam ni? Kalau buat duduk atas kursi, duduk atas meja, susah. Dia kena bersila. Okey, masukkan serunding. Masukkan serunding. Kita lipat. Ini 2 daun Saya akan tunjuk 2 daun, comparekan yang 1 daun tu. Bagi persamaan.
2 daun. Sebab kita tak boleh membazir 2 daun. Dia akan nampak cantik. Sama je. Sama saiz. Okey. Okey. Ini 2 daun. Yang ni 1 daun. Sama. Sama. So, itu je lah. Okey, setakat ni saja saya buat live hari ni. Kita jumpa lain waktu. Tak tahu bila lagi. Saya agak sibuk lah dalam 2 minggu ni. Live akan datang. Kita akan bagi ketupat. Saya ada 7 jenis ketupat. Bagi siapa yang paling ramai share saya punya live, kita akan hantar secara percuma 7 jenis ketupat. Saya akan bagi free. Boleh rasa. Biasa 7 jenis ketupat, kalau dalam 5 biji setiap jenis, bila 5 biji setiap jenis, 7 jenis ketupat dengan harga tak kurang daripada RM50. Bila next saya punya live, saya akan bagi kepada 2 orang yang banyak share saya punya live. Saya akan hantar ke rumah diorang secara percuma. Okey? Hanya di Melaka saja. Untuk warga Melaka saja saya buat penghantaran. Luar pada Melaka tak dapat lah. Yang Melaka saja, yang boleh share, banyak share. Siapa paling banyak share, saya akan bagi ketupat palas percuma. Okey, setakat itu saja untuk malam ni. Saya ajar tuan-puan macam mana nak ketupat. Lain kali saya akan share macam mana nak masak ketupat dengan cara mudah lah, sepantai ABC. Yang frozen, orang cakap sedap ke frozen ketupat palas? Mana sama dengan fresh? Sebenarnya ia sama, cuma bezanya kita frozen dengan fresh. Kalau kita buat fresh, orang kata dia nak yang fresh. Mana nak cakap 300 kilo dalam 1 hari nak bagi ke orang yang fresh, yang siap buat macam ni, yang siap buat terus nak hantar. Tak ada. Tak ada siapa yang buat 1 hari 300 kilo. Kecuali dia ada orang cakap pekerja lebih daripada 10 orang, bolehlah buat 100 kilo untuk target untuk 1 hari penghantaran kalau yang fresh punya. Sekarang ni yang frozen kita buat sama je rasa dia, tak ada beza. Kita beli banyak, kita nak rebus sikit-sikit pun boleh. Itu tak ada masalah sebab dia frozen kan, dia boleh simpan dalam freezer lebih daripada 1 tahun lah. Macam tu sahaja untuk hari ini yang saya boleh share. Next time insyaAllah kita akan jumpa lagi. Macam mana saya akan ajar macam mana nak rebus ketupat, rebus dengan kukus. Biasa customer saya akan suruh dia kukus lah, lebih senang. Bila kita kukus lama mana pun, ketupat kita tak akan lembek. Tak akan lembek. Kalau kita rebus, kita kena letak air. Bila kita letak air, kita kena ada sukatan dia. Kalau terlebih sukatan air tu, kalau terlebih banyak air, ketupat kita akan jadi lembek. Bila dah lembek, masa kita buka tu, dia akan melekat dengan daun. Faham maksud saya? Okey, saya tunjuk yang ni ya. Okey. Saya tunjuk yang ni. Contohnya ni dah rebus lah. Ni dah siap rebus. Kita nak makan lah, kan? Okey. Kita nak buka. Ini yang serunding ni. Sebenarnya yang saya bungkus ni dah boleh siap makan sebenarnya. Macam ni. Okey. Ini yang serunding tadi. Dia akan jadi seketul macam ni lah. Kalau dia tak lembek, bila kita rebus, kita kukus, dia macam ni lah. Lepas tu kita boleh Seringat. Sangat. Serunding dia banyak. Kalau yang nak makan serunding tu tak payah beli serunding, beli yang dah siap
inti. Lagi senang, tak payah nak idam. Nak idam serunding lagi, nak idam ketupat lagi. Kalau kita dah beli yang dia dah ada serunding, kita terus boleh makan. Okey? Itulah cara dia. Sangat sedap. Saya puji dia, saya punya ketupat walas sangat sedap. Korang boleh rasalah. Next time. Nanti hari saya ada kelas hari Selasa, saya akan share dengan kawan-kawan makan ketupat saya. Ya. Jangan lupa support saya untuk memajukan bisnes saya lagi kembang. InsyaAllah mungkin tahun depan kita jelajah seluruh Malaysia. Okay? Bye-bye. Okay.